Dalam riwayat Muslim diceritakan, dalam riwayat Muslim di bawah tajuk bab munafik, orang kata kat Nabi, satu hari Nabi duduk dalam masjid, orang kata kat Nabi, orang kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay sakit, jom kita pergi ziarah dia. Masa tu di ujung-ujung hidup dia, di ujung-ujung hidup Abdullah bin Ubay, dia dah mula sakit, dia nak mati dah. Ikhwan, sebut nama Abdullah bin Ubay ni bukan kata Nabi, kita boleh kenang apakah peristiwa yang paling Nabi tak boleh lupa. Ketika maruah rumah tangga Nabi dijatuhkan. Dahsyat. Ia mereka buat pada Nabi dalam hadisul ifki, sehingga tak ada pihak boleh membantu, melainkan turun 10 ayat daripada surah An-Nur. Allahu Akbar. Sehinggalah Aisyah dalam riwayat Bukhari kata apa? Aku dah tak tahu nak kata apa. Aisyah kata, sehingga aku menyatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, itu ucapan Aisyah. Allah tolong Aisyah. Tiba-tiba orang yang duduk keliling Nabi ni macam tak tahu apakah pengalaman hidup Nabi. Dia pun kata Abdullah bin Ubay sakit, jom kita pergi ziarah. Dia pun boleh sebut lagu tu. Tapi huwa Rasulullah, ikhwan. Dia ada kalimatul haq fi ridha wal ghadab. Dia tahu kawan itu kawan yang berada dalam keadaan sakit, dan apakah hak yang dia kena tunaikan. Hak apakah yang dia kena tunaikan. Dia tahu ini orang sakit, orang sakit ini hak dia diziarahi. Nabi tak cakap banyak, Nabi meneruskan ziarah. Nabi teruskan ziarah. Subhanallah. Saya tak boleh bayang keadaan ini bila baca riwayat ini. Saya tak boleh bayang, dia ganggu. Nabi ada benda ni, ikhwan. Dia ada kalimatul haq. Dia boleh berakhlak ketika dia marah dan ketika dia redha. Kita hilang akhlak ketika marah dan benci orang. Nabi tak, ikhwan. Pergi ziarah. Tapi tengok, Allah nak menunjukkan dalam hati orang ni tak ada iman. Dalam hati orang ni tak ada rahmah, tak ada sakinah. Dia tengok saja Nabi mai, Nabi naik himar, dia paksa diri dia untuk bangkit duduk atas sarir dia, atas macam katil tu. Dia kata sepatah depan khalayak ramai, dia kata ilaika anni. Dia kata, Muhammad, pergi sana. Busuk kalden yang kau naik itu telah berpindah ke diri kamu dan dia menyakitkan hidung aku. Dia boleh kata lagu tu. Allahu Akbar. Dia tidak ada kalimatul haq ketika dia ghadab, ketika dia marah. Dia tak ada. Maka dia tidak ada munjiat penyelamat dia. Maka akhirnya jadilah suatu masalah seperti yang ada dalam riwayat Muslim, sehingga Allah turunkan surah Al-Hujurat. Sehingga Allah menyebut dalam surah itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sampai Allah turun ayat ni pun dia masih tak nampak nasihat, panduan, hidayah, bimbingan yang Allah nak bagi pada dia. Dia tolak. Ikhwan, kalau begitu benarlah apa yang disebut oleh Anas dalam riwayat Anas ini. Tiga perkara ini salasun munjiat. Tiga perkara ini penyelamat kita, ikhwan. Dia penyelamat kepada hati kita, dia penyelamat kepada budi kita. Kalau kita tak bekerja keras ke arah itu, bermakna kita membiarkan hati kita tak ada yang pagar keselamatan. Rumahnya ada pagar dengan rumah yang tak ada pagar, tak payahlah kita nak jawab rumah mana yang lebih selamat. Tentulah rumahnya ada pagar. Maka kita tak jaga hati kita, kita tak berusaha jadikan dia takut Allah, tak berusaha jadikan hati itu kesederhanaan dia, tak berusaha menjadikan hati itu ada kalimatul haq. Kita tak berusaha, maka akhirnya hati kita yang menanggung segala bebanan-bebanan yang sebenarnya dia bebanan, tapi kita tak rasa pun dia bebanan.
Kita duk ingat is macam is okey je, tak ada apa-apa kot. Tapi dia tak okey.